Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Afiq. Dalam segmen Tanya Pakar Anur, semestinya segmen yang membincangkan mengenai isu-isu berkaitan kesihatan dan semestinya bersama pakar di Hospital Pakar Anur Bandar Baru-Bangi. Baiklah, sedar tak sedar ya, kita sudah berada di bulan November, di mana hari ini merupakan Jumaat yang pertama di bulan 11, iaitu 6 hari bulan 11 tahun 2020. Hampir setahun kita sudah menjalani kehidupan norma baru di era COVID-19. Namun, perlu diingatkan kepada kita semua, masih lagi belum menang, teruskan usaha anda dalam mengamalkan SOP dalam kita memutuskan rantaian COVID-19 di negara kita pada hari ini. Baiklah, diharapkan semuanya dapat bertambah seketika. Semoga usaha yang kita jalankan pada hari ini dapat membuahkan hasil dan akhirnya menurunkan kembali kadar pesakit yang dijangkiti khususnya di Malaysia. Baiklah, topik kita pada hari ini berkaitan dengan mata, iaitu buta masihkah ada harapan. Semestinya pelbagai persoalan yang kita akan bincangkan dalam sesi kita pada hari ini, dan tugasan anda 3 saja, mudah. Pertama, jangan lupakan sharekan video ini kepada rakan-rakan anda, kepada sahabat anda untuk mereka sama-sama melihat apakah intipati yang kita akan bincangkan dalam sesi kita pada hari ini. Kedua, jangan lupa tunjukkan sokongan anda dengan menekan butang like yang berada di bawah itu. Dan yang ketiga, kami mengalu-alukan segala persoalan anda dan juga pandangan-pandangan anda yang ingin anda keutarakan dalam segmen kita pada hari ini. Baiklah, dalam mengupas topik kita pada hari ini, bersama saya yang sedang bersiaran secara langsung iaitu Dr. Rosniza, iaitu merupakan pakar mata di Hospital Pakar Anur. Apa khabar doktor? Alhamdulillah, baik Afiq. Baik, macam mana doktor, sihat semuanya? Alhamdulillah setakat ni sihat dan masih mengikut SOP dan menjalani norma baru. Alhamdulillah. Saya rasa ini merupakan pertemuan kita yang kali kedua doktor ya? Betul. Sebelum ni kita pernah berganding sekali lagi di episod yang pertama, episod di awal-awal Tanya Pakar Anur ya. Kalau anda semua mengikuti, sebelum ini kita juga pernah membincangkan berkenaan dengan isu kesihatan mata yang kita kaitkan dengan COVID-19, dan hari ini kita pula akan membincangkan juga isu yang berkaitan dengan kesihatan mata bersama dengan Dr. Rosniza di Hospital Pakar Anur. Baiklah doktor, tanpa membuang masa ya, saya kira sebelum kita membincangkan perkara ini dengan lebih lanjut, mungkin ada beberapa serba sedikit yang saya perlu terangkan kepada para penonton kita. Kita akan mengupas beberapa isu sebelum kita memberi ruang persoalan kepada para penonton kita untuk menanyakan soalan kepada pakar kita hari ini. Boleh doktor ya? Boleh. Boleh okey. Tanpa membuang masa kita mulakan sesi kita pada hari ini dengan saya ingin memulakan dengan mengongsikan satu fakta yang mungkin boleh kita ambil sebagai pengetahuan kita semua. Baiklah, pada hari ini sehingga Jun 2012 terdapat kira-kira 285 juta orang mengalami masalah penglihatan di serata dunia, dengan 39 juta daripadanya dikategorikan sebagai buta, dan selebihnya iaitu seramai 246 juta juga mengalami masalah penglihatan terhad. Maknanya kat sini doktor, selain daripada buta, masalah kesihatan mata pula ada juga yang kita kategorikan sebagai penglihatan terhad doktor ya. Baiklah, sebagai permulaan doktor, apakah yang berdasarkan fakta yang saya kongsikan sebentar tadi, mungkin kita hendak tahu apakah yang dimaksudkan dengan buta itu sendiri ataupun dan juga penglihatan terhad doktor. Okey. Afiq, bila kita merujuk kepada perkataan buta ataupun kita mengatakan seseorang itu buta, buta ni ada beberapa kategori actually. Buta yang dikatakan disahkan buta dari segi undang-undang, which is legally blind. Legally blind ni kita merefer ataupun merujuk kepada tahap penglihatan seseorang itu dan juga medan penglihatannya. Tahap penglihatan biasanya dikatakan legally blind adalah daripada 6/60 ataupun 660 ataupun 20/200, dan di mana bila dikatakan legally blind bermakna
orang ini dikategorikan sebagai kurang upaya penglihatan dan mereka boleh mendapat faedah-faedah daripada government. Dan dari segi aktiviti di mana kita boleh mengeluarkan surat untuk menghadkan dia menjalankan sesuatu aktiviti bila telah dikategorikan sebagai legally blind. Dan manakala penglihatan terhad adalah bila seseorang tahap penglihatannya berada di tahap 6/18 hingga 6/60. So ini adalah bukan satu mata. Bila kita melihat pada dua mata, tahap penglihatan yang terbaik pada mata yang terbaik. Maksudnya satu mata 6/60 dan satu mata lagi teruk daripada 6/60 dikategorikan sebagai legally blind. Dan bila seseorang itu satu mata yang paling bagus selepas dikerek ataupun terlepas diletakkan kanta ada 6/18 dan satu mata lagi 6/60 ia dikategorikan sebagai penglihatan terhad. Okay. Dan buta itu sendiri pun ada beberapa kategori lagi yang kita kata kalau worse daripada 6/60 macam 3/60 dikatakan sebagai social blind. Social blind maksudnya of course it's already legally blind tapi dia dah banyak aktiviti yang tidak dapat dijalankan. Bila kita dah masuk kepada pesakit tidak dapat melihat even pada cahaya, itu kita panggilkan manifest blind. Manifest blind ni maksudnya dah memang orang nampak dia macam memang dah buta, yang itu memang totally blind lah. Okay? Itu dari segi definisi. Okay? Okay, baiklah doktor. Mungkin macam saya dapat tahu, mungkin kita dapat tahu adakah buta ini boleh kita katakan satu penyakit yang dikatakan sejak lahir ataupun faktor luaran yang menyebabkan seseorang itu buta, doktor? Okey, kalau kita bercakap mengenai buta, of course kita boleh bahagi kepada dua. Satu, sama ada ia adalah preventable, maksudnya buta itu boleh dicegah, ataupun dia memang dilahirkan dalam keadaan tiada bola mata, which is a congenital blind. Okay. Dan bagi mereka yang dilahirkan buta, maksudnya kita ada cara ataupun kaedah lain untuk membantu mereka ini manakala mereka yang mendapat kebutaan selepas dilahirkan disebabkan faktor-faktor persekitaran ataupun faktor-faktor kesihatan yang lain. Ini adalah dapat dicegah sekiranya kita mengesan awal kesan-kesan penyakit itu. Contoh-contoh yang kita boleh kongsikan di sini bagi mereka yang mendapat kebutaan diakibatkan oleh faktor-faktor persekitaran, contoh yang common ataupun yang biasa adalah disebabkan oleh katarak. Kadang-kadang disebabkan faktor umur ataupun disebabkan oleh kecederaan pada mata, ia mendapat katarak. Katarak adalah satu penyakit mata yang biasanya terjadi bila kita meningkat usia, dan katarak ini dapat dirawat dengan melakukan pembedahan. Bila dia dapat dirawat, ia patutnya dikesan lebih awal tanpa menunggu pesakit mendapat kebutaan yang teruk sampai penglihatan yang melebihi tahap legally blind. Mungkin macam saya faham ni ada macam doktor saya simpulkan, ada buta yang kita kategorikan sebagai yang boleh dicegah ataupun preventable dan juga unpreventable, betul ya? Ya, betul itu Afiq. Buta yang boleh dicegah adalah buta yang disebabkan oleh persekitaran. Maksudnya bukan dicegah, maksudnya bukanlah cegah secara 100%, tapi kita boleh kesan awal dan kita boleh mengelakkan pesakit mendapat kebutaan. Okay. Yang contoh yang saya beri tadilah, satu adalah katarak, which is kita perlu mengadakan screening awal ataupun mengesan awal semasa bila katarak itu terjadi. Kita boleh melakukan pembedahan dan boleh memberi vision ataupun penglihatan kepada pesakit. Dan
contoh-contoh yang lain, kalau kita ingin melihat macam mana kita boleh bayangkan apa yang dikatakan kebutaan yang disebabkan oleh katarak, kita boleh melihat macam mana orang biasanya orang yang normal akan melihat seperti dalam slide seterusnya. Kalau orang biasanya akan melihat dengan jelas huruf-huruf di sini, dan bagi mereka yang ada katarak ataupun ada penyakit dari mata, mungkin melihat huruf-huruf ini dengan keadaan yang begini kabur. So untuk membantu mereka, kita akan melakukan pembedahan katarak. Okay, kita melihat kepada slide yang seterusnya. Kalau berbanding di sini, cuba bayangkan ini adalah mata mereka yang tidak mengalami katarak, di mana kanta dia adalah clear ataupun jelas, transparent. Okay, dan cahaya boleh masuk ke dalam mata dengan senang dan memberi gambaran pada setiap image yang dilihat begitu jelas. Tetapi bagi mereka yang ada katarak ataupun selaput mata ni, keadaan kanta mata adalah berkelaudia ataupun legap, menjadi legap. Kat sini berbanding kat sini transparent dan kat sini legap. Jadi bila legap, cahaya yang cahaya yang masuk ke dalam mata tidak dapat difokuskan dan telah dia akan pecah. Jadi gambar ataupun image yang kita nampak adalah tidak jelas seperti dalam gambar ni. Dan bagi mereka contoh-contoh yang lain, kalau sekiranya kita biarkan katarak ni tanpa melakukan pembedahan, kita panggil advanced cataract, di mana langsung dia tak boleh bayangkan apakah gambar yang dia lihat, apa yang ada di hadapan mata dia. So ini pesakit ini kita telah kategorikan dia sebagai legally blind, tapi masih boleh dirawat, maksud dengan melakukan pembedahan, insya-Allah. Dan antara contoh yang lain adalah bagi mereka yang mengalami glaukoma. Okay. Glaukoma adalah secara teorinya kita mengatakan dia adalah pencuri penglihatan yang senyap, sebab dia akan mengambil penglihatan kita secara senyap. Kenapa? Dia dari segi, kalau memandang kat sini, bagi orang yang mempunyai penglihatan yang normal, dia akan melihat kanak-kanak keseluruhan padang ini dengan terang. Tapi di awal glaukoma, bila early stage, sebenarnya kalau dari sini mungkin kita tak perasan, tapi dia tidak menyebabkan penglihatan tu kabur. Yang dia akan menyebabkan medan penglihatan tu semakin mengecil. Di sini kalau berbanding gambar normal dengan gambar glaukoma ni, yang early glaukoma, tuan-puan boleh tengok di sini, dia telah ada sedikit warna hitam ataupun grey, kelabu di sini, which is dia telah menutup medan penglihatan tu, telah menyempitkan lagi. Dan bila dia semakin meningkat, go to advanced glaucoma, ruang yang hanya boleh lihat adalah semakin kecil, tapi masih jelas di bahagian tengah. Dan bila kita kata end stage, dah almost 90% of dia punya saraf mata telah rosak, dan hanya macam tunnel vision, kita seperti melihat di dalam terowong, di mana kita tidak dari sini kita comparekan gambar ni, di sini ada 5 orang kanak-kanak, tapi bila dia telah end stage, kita hanya nampak 3 orang kanak-kanak, lagi 2 kanak-kanak, dan layang-layang ni tidak dapat dilihat. So ini pun kita akan, sebenarnya kalau kita detect awal, kita dapat melambatkan proses kebutaan ini, di mana glaukoma secara alamiah memang tidak dapat disembuhkan, tetapi kita dapat merawat dengan melambatkan proses kebutaan, yang mana di mana yang kita tahu glaukoma adalah satu penyakit yang slow progression. Dia lambat untuk progres, tapi kalau kita tidak kawal, dia akan progres dan akhirnya kita akan buta. Dan sekiranya pengesanan awal tidak dilakukan, kita hanya akan sedar bila glaukoma itu sudah advance ataupun telah masuki end stage. So ini telah terlambat. Apa yang kita boleh preserve pun hanyalah
macam kita panggil tunnel vision ni, yang penglihatan yang kecil ini saja yang boleh dikontrol. Kalau kita datang awal, kita boleh kontrol dari awal, so dia lambat. Okay, so lagi contoh yang boleh menyebabkan kebutaan adalah common adalah kencing manis. Kita selalu bila kita dengar perkataan kencing manis atau diabetes, kita tersentiasa melupakan mata kita. Sebab kita akan selalu cek buah pinggang berkaitan dengan diabetes, kita akan cek kita punya kaki, kita akan cek jumlah saraf di neuropati, tapi kita selalu terlupa akan mata sebab mata terlalu kecil dan dia tidak dapat dilihat. Jadi orang akan ingat, oh kenapa kencing manis nak ada kat mata? Tapi bila berlakunya kencing manis, biasa bila didiagnose atau diberitahu anda telah mengidap kencing manis, pemeriksaan mata adalah penting. Sekurang-kurangnya setahun sekali sekira belum ada kesan kencing manis di mata. Dan apa yang boleh dilihat? Kalau kita lihat di sini, orang yang tidak mempunyai kesan kencing manis pada mata, dia dapat melihat dengan terang. Tapi bagi mereka yang mengalami ataupun mengidap kencing manis dan kesan kencing manis itu telah masuk ke dalam mata, which is kita panggil retinopati ataupun kita panggil retinopati diabetik. Dan apa yang kita lihat, kita akan nampak ada tompok-tompok hitam yang mengganggu ataupun yang menghalang penglihatan kita. Dan ini adalah mungkin disebabkan berlakunya pendarahan di dalam mata atau disebabkan oleh pendarahan ataupun disebabkan berlakunya rupture ataupun pemecahan salur darah ataupun blockage of salur darah lah. Salur darah itu tersumbat ataupun dia pecah. Sebagaimana kita melihat sini, kalau kita tengok dari segi gambar ini adalah retina. Yang kalau retina yang diambil daripada pesakit yang normal, yang tidak mempunyai kesan kencing manis di dalam mata. Dan di sini bila kita tengok ni, ini adalah mereka yang telah ada kencing manis. Di sini kita tengok ini adalah titik tupu ataupun kita panggil macula, which is a sharp vision. Bila sini terdapatnya tumpukan-tumpukan lemak yang telah rilis daripada kita punya kita salur darah ni dan menyebabkan retina ni bengkak, ia telah mengganggu penglihatan dan kita akan nampak macam banyak tumpuk-tumpuk hitam tadi. Dan dalam keadaan yang lebih teruk terlihat kita punya banyak darah-darah di dalam mata, which is kita tak nampak kalau dari segi luar. Ini perlu dilihat oleh ophthalmologist untuk kita tengok, oh ada darah tak ada, sebab kita tidak akan nampak dia, cuma kita nak tengok kenapa mata kita ada sesuatu yang menghalang. Dan bila dia dah makin teruk, dia akan jadi pendarahan di dalam mata seperti lautan darah kat sini. Memang kat sini bila kita melihat dengan keadaan mata macam ni, kita akan dapat halangan yang warna hitam yang seperti saya tunjuk di sini. Kita akan nampak hitam-hitam ni. Ya, itu adalah disebabkan oleh pendarahan yang di sini dan dibekatkan pada retina. Okay. Yang kita panggil sebagai diabetik, diabetik apa doktor yang kita panggil tu? Diabetik retinopati. Diabetik retinopati ni dia bukan satu saja, dia ada stages dia. Ini sudah maksud saya, apa yang saya tunjuk ini adalah sudah severe dan dah kita panggil proliferative. This one is advanced retinopathy, which is dia dah berdarah. Yang memerlukan rawatan laser untuk mengurangkan pendarahan, tapi penglihatan boleh diselamatkan setakat apa yang ada. Sekiranya tiada rawatan diberi, penglihatan mungkin akan lagi merosot. Okey, dan pendarahan ni bila disembuhkan boleh menyebabkan parut dan menyebabkan lekangan retina. Okey, baik doktor. Macam doktor ada terangkan sebentar tadi tentang punca-punca ya ataupun bagaimana masalah buta ni boleh berlaku, ada yang disebabkan penyakit macam glaukoma dan juga diabetes
yang sebentar tadi, mungkin sebagai doktor sendiri kebanyakannya yang berjumpa dengan pesakit, bagaimana kaedah ataupun prosedur yang biasa doktor lakukan untuk melakukan screening ataupun saringan bagi mengenal pasti orang tu betul-betul ada yang seperti yang doktor katakan? Okey. Screening ni adalah satu pemeriksaan mata menyeluruh di mana kita biasanya setiap pesakit yang datang ke klinik mata walaupun dia tidak mengadu macam susah nak nampak ataupun tidak mengadu ada sesuatu menghalang ataupun nampak black spot, saya sebagai oftalmologis tetap menjalankan screening ataupun pengesanan awal kepada penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan kebutaan, di mana kita akan melakukan yang pertama sekali mesti melakukan vision test, di mana kita ingin melihat tahap penglihatan tu berapa, which is kita boleh kategorikan pesakit ini adalah dalam tahap penglihatan terhad ataupun kebutaan legally blind or not, and whether boleh dicorrect atau tidak. Itu satu, itu adalah pasti satu vision test. Setiap pesakit ke klinik mata akan menjalani pemeriksaan penglihatan. Yang kedua, kita akan memantau ataupun monitor dia punya intraocular pressure, means tekanan tekanan di dalam mata, bukan tekanan blood pressure. Tekanan ini adalah penting untuk melihat tekanan mata itu tinggi atau tidak, kerana di sini kita boleh roughly melihat sama ada pesakit ini ada risiko untuk mendapat glaukoma atau tidak. Okay. Glaukoma ini adalah satu penyakit saraf mata yang akan lebih berisiko sekiranya dia mempunyai tahap tekanan mata yang tinggi. Biasanya tekanan mata yang normal adalah dari 10 mm merkuri hingga 21. So sekiranya pesakit yang mempunyai tekanan mata yang tinggi, dan kita akan screen sama ada dia hanya mempunyai, kita panggil ocular hypertension ataupun ada risk for glaukoma. Kita akan cari lagi risiko-risiko glaukoma seperti ada family history of glaukoma. So siapa yang mempunyai family history of glaukoma, dia mempunyai high risk untuk mendapat glaukoma. Jadi maknanya dia boleh katakan penyakit keturunan juga, doktor ya? Dia bukan keturunan, dia macam diabetik. Diabetik kan, kalau mak ayah kita dah ada kencing manis, kita probably akan dapat kencing manis sekiranya kita tidak kawal. Betul tak? Okay, so glaukoma pun sekira mak ayah kita memang strong family history ada glaukoma, so we have to screen awal. That's why kalau patient saya yang saya detect ada glaukoma, biasanya saya akan menyuruh mereka untuk menasihatkan anak-anak yang berumur 20 ke atas untuk menjalani screening sama ada dia mengalami glaukoma atau tidak. Sebab bila kita detect di usia yang awal, kita boleh start ubat awal dan proses kebutaan tu akan mengambil masa yang lama. Okay? Maknanya kita masih boleh mengawal daripada... Boleh mengawal keadaan. Sebab ini yang kita kata preventable. Tapi kalau sebab kita tahu kan glaukoma dia tak kebanyakannya tak sakit sebab dia ada kita panggil open angle. Open angle dia still tak sakit. Pressure tu boleh naik, saraf tu boleh rosak tapi dia tak sakit. Sampailah stage yang the end stage tu dia dah nampak kenapa dia tak nampak kiri, tak nampak kanan, tak nampak atas, tapi tengah dia boleh nampak. So dia baru datang. So that one is kiranya the last ni lah the end stage tu. So kita akan preserve apa yang dia nampak sahaja. Kita tak boleh reverse apa yang dah rosak. Okay? Maksudnya kita hanya boleh menghentikan ataupun mungkin melambatkan proses. Melambatkan proses daripada terus untuk terus lagi bergerak lah. Dan selain daripada itu kita akan buat juga slit lamp examination. Slit lamp examination ni maksudnya kita melihat mata tu daripada kelopak mata sehingga retina. Kita akan tengok tu. Dan on top of that, kalau kita suspicious retina dia, dekat retina tu kita tengok satu kesan kencing manis ada tak ada, lepas tu dia punya area of macula, tempat yang penglihatan yang paling tepat sharp tu, sama ada something mengganggu di situ atau tidak. Okay, macam kalau bagi orang yang berusia dalam 50 tahun ke atas, kita akan tengok sesuatu yang berkaitan dengan age, dengan umur dia, yang kita panggil age related macular degeneration, which is disebabkan umur sel-sel dekat retina tu ada rosak ataupun ada pendarahan. Itu kita boleh treat. Kalau kita tak detect, dia akan biasanya kalau hanya satu mata yang terkena
penyakit ni kita tak realise sebab kita ada satu mata lagi untuk melihat dan kita rasa ni kita cover. Okay? Okay, baiklah doktor. Doktor dah terangkan dengan lanjut berkenaan dengan macam mana doktor melakukan saringan bagi mengenal pasti punca mata itu orang kata apa didapati bermasalah. Okay, soalan seterusnya macam apabila kita dah melakukan saringan tersebut dan kita sudah kenal pasti masalah tu adalah masalah glaukoma ataupun retina diabetes tu dan sebagainya, mungkin ada orang kata punca-punca lain yang akan menyebabkan buta ini berlaku. Macam mana pula kita hendak merawat masalah tersebut? Okey, untuk merawat kita pergi dia bergantung kepada apakah penyakit ya. Bagi katarak sebagaimana yang saya kata tadi, katarak boleh insya-Allah 90% boleh dirawat untuk mengelakkan kebutaan. Jika kita melakukan pembedahan katarak dan memasukkan kanta palsu, mean intraocular lens untuk membolehkan pesakit melihat yang dengan lebih baik. Okey, dan 90% daripada ni adalah berjaya. Ini adalah yang common, biasa berlaku di usia dalam 50 ke atas. Dan biasanya kalau ada juga katarak yang berlaku di awal usia, ini kadang-kadang berkait juga dengan penyakit yang sedia ada. Macam kalau pesakit ini ada mengidap kencing manis, mengidap diabetes. So risk untuk mendapat katarak tu lebih cepat berbanding dengan mereka yang tidak mempunyai apa-apa penyakit. Dan bagi mereka yang on long term steroid treatment, macam patient yang ada masalah kesihatan yang memerlukan pengambilan steroid pun ada risiko untuk develop katarak ataupun glaukoma, dua-dua boleh in long term. That's why kalau patient on this medication, kita perlu adakan regular follow up untuk monitor. Bila dia develop, kita akan beri treatment yang cepatlah, dan mungkin kita perlu kurangkan dos ke apa. Ada perbincangan antara ophthalmologist and physician lah untuk ni, untuk membantu pesakit. Itu kalau macam mungkin boleh kita katakan sebagai pre-blindness ataupun sebelum terjadinya buta itu. Tetapi bagaimana pula rawatan dengan orang tu dah jadi buta? Adakah sebenarnya berbalik kepada kita punya tajuk, adakah masih harapan sebenarnya untuk kita merawat lagi masalah bila dah jadinya buta ni, doktor? Okey, untuk pesakit yang memang diklasifikasikan macam legally blind kan, ataupun memang manifest blind, yang selalu kita cakap yang memang buta, yang selalu kita nampak is manifest blind, daripada lahir ataupun dia dah memang buta kan. Kalau bagi mereka yang lahir dengan biasa buta disebabkan sama ada dia lahir tanpa bola mata ataupun disebabkan oleh kecederaan di waktu kecil yang menyebabkan mata tu menjadi kecut atau mengecut. Kita panggil testicle bulbar. Bila ini kita panggil dia punya function dan structure tu telah berubah. Function tu memang dah tak ada function, bola mata tu tak ada function. So kita selalu sebenarnya walaupun dia sudah tak nampak, tak ada fungsi penglihatannya, tapi this is not the end of life. Okay, kita boleh membantu dia dari segi bagi kanak-kanak yang lahir dengan tiada bola mata, kita boleh merawat di mana untuk mengurangkan dari segi fizikal apa kita kata ketidak sama, maksudnya kalau satu mata ada bola mata, satu mata tak ada. So perkembangan ataupun pertumbuhan struktur-struktur di sekitar mata termasuk muka akan jadi tak sama sebab satu ada stimulus, because bola mata tu as a stimulus untuk membuatkan tulang-tulang di sekelilingnya tumbuh ataupun membesar, dan satu lagi tak ada stimulus, so dia akan lambat membesar ataupun dia akan jadi yang tidak membesar dengan sepatutnya, sebagaimana kita tengok kadang-kadang asimetri atau tidak sama muka antara kiri dan kanan. Okay, kalau begini kita boleh menolong di mana kita memberi stimulus, kita meletakkan mata palsu pada mata yang tiada bola mata itu, kita bagi stimulus supaya
dia punya tulang, dia punya ni still grow walaupun dia tak ada mata. Dan dari segi kosmetik kita memberi dia appearance yang mana orang tidak akan kata, oh kenapa muka dia tak sama, kenapa satu kemek satu ni. So kita akan stimulus supaya mata tu, tulang mata tu membesar dan kita akan menukarkan prostesis tu mengikut umur. Okay, walaupun dia tidak boleh melihat tapi dari segi appearance, dari segi dia punya self esteem tu dia ada keyakinan diri. Untuk memberi keyakinan diri, kita bagikan mata palsu tu dan kita akan daftar dia. Kita boleh daftar kepada persatuan-persatuan macam Persatuan Orang Buta di Malaysia, persatuan daripada JKM di mana dia akan dapat benefit ataupun faedah-faedah daripada hilang upaya penglihatan. Dan kita akan train dia supaya dia boleh survive. Kita bukan train macam mana untuk survive dengan dengan satu mata ataupun dengan tiada mata. Kadang-kadang dua-dua mata affected. So kita akan train dia macam mana, apa yang dia boleh buat. So dia dan akan increasekan dia punya self esteem. So dia tak ada rasa rendah diri, dia supaya lebih berkeyakinan. Dan ini juga akan mengurangkan masalah macam depression, okey. Untuk itu bagi kanak-kanak yang dari awal usia. Tapi bagi mereka yang kita kata dia lahir dengan normal, penglihatan yang bagus tapi disebabkan oleh kecederaan ataupun disebabkan oleh kecelakaan yang tidak disangka-sangka, satu mata dia hilang, seperti yang banyak terjadi disebabkan oleh chemical injury. Maksudnya mata dia termasuk asid ke alkaline ke, yang common macam air bateri kereta kan, sebab ramai orang suka salin tukar air bateri sendiri, semua benda tu splash ataupun meletup semua. Itu pun boleh. So boleh hilang mata, boleh hilang penglihatan, which is can cause a lot of depression kepada pesakit-pesakit ni, sebab sebelum ni dia adalah normal. So dia nak accept to a new things tu agak ni. So kita perlu, yang ini kita perlu memberi sokongan kepada pesakit ni. Dan di sinilah peranan prostesis itu penting. Mana kita akan bagi kepada pesakit, mungkin tidak 100% normal macam sebelum, tapi at least dia tak nampak kecederaan tu teruk sangat dan dia still boleh yakin untuk meneruskan pekerjaan yang sedia ada, ataupun kita boleh membantu dia dengan mendedahkan kepada pekerjaan yang baru yang sesuai dengan keadaan sekarang. Okey? Okey, baiklah doktor. Saya rasa itu satu orang kata apa, penerangan doktor sebentar tadi saya rasa dah kira merangkumi daripada the definition dan juga sampai ke merawat pesakit yang dikatakan mengalami masalah buta ataupun penglihatan terhad, doktor ya. Okey, itu untuk perbincangan antara kita. Saya juga ada beberapa persoalan yang saya terima daripada kita punya daripada WhatsApp lah, yang saya terima daripada kita punya penonton lah, pengikut followers daripada media sosial kita. Antaranya saya simpulkan di sini, adakah langkah-langkah pencegahan yang boleh kita ambil dalam menjaga kesihatan mata daripada mengalami masalah yang lebih teruk ataupun sehingga buta ini, doktor. Mungkin ada pesanan daripada segi pemakanan ke, ataupun nasihat daripada segi apa aktiviti harian yang perlu kita cegah ke untuk menjaga kesihatan mata kita daripada perspektif doktor sendiri. Okey Afiq, untuk mencegah, langkah-langkah pencegahan ataupun rawatan awal ya. Okey, kalau dari segi saya pergi kepada penyakit-penyakit dulu. Dari segi pemakanan untuk katarak, itu adalah katarak kalau kita tak ada penyakit kesihatan yang lain, tak ada kesihatan yang lain, masalah kesihatan yang lain, insya-Allah kalau penjagaan kita macam kita cukup, kita punya vitamin A, kita makan cukup vitamin, cukup macam sayur ataupun carrot, semua tu insya-Allah okey. Tapi bagi mereka yang mengalami ada masalah kesihatan seperti kencing manis, apa yang perlu buat adalah kawal gula di dalam darah.
Maksudnya bukan kawal pada hari untuk ambil darah saja, tapi kawal sepanjang masa. Maksudnya kontrol diet, kontrol sugar, jangan jadi yo-yo. Yo-yo maksud saya yo-yo sekejap 4, sekejap 10, sekejap 20. Tidak baik ya. Okey, kadang-kadang okey hari ni nak pergi jumpa doktor, so kita kena kontrol tak makan malam semua-semua, so result kita dalam 7, 6. Okey, bila kita tak jumpa doktor 3 bulan lagi nak jumpa, kita makan semua kat rumah, darah kita akan naik sampai 20. So itu tak bagus sebab bila berlakunya ketidakstabilan blood glucose ataupun gula dalam darah tu, setiap kali gula tu naik, dia akan berkait juga dengan mata, di mana kanta mata akan membengkak dan kat situ kita akan nampak kabur. Bila dia membengkak, lepas tu bila turun dia akan kecut balik, tapi sampai satu ketika dia dah tak boleh nak kecut lagi, dia akan maintain, itu yang akan jadi cataract. Sebab dia dah kembang kecut macam tu, lebih kurang lah untuk memahamkan. Jadi dia akan jadi cataract. So tu akan pergi pada kita kata untuk kena pergi pembedahan semualah, which is ada risiko-risiko tertentu. Dan untuk yang bagi mereka yang tak ada masalah kencing manis, untuk katalah daripada muda, apa yang perlu kita buat untuk mengelakkan mata kita kering. Kering pun akan menyebabkan mata kita kabur tau. Bukan kata bukan mata kita memerlukan pembukaan yang lembab. Maksudnya kita kena lembab, tak ada gangguan, cukup air dia, cukup minyak dia, barulah dia akan boleh lihat dengan terang, sebagaimana cermin kereta. Kalau cermin kereta tu kelabu, asyik kena minyak, kena selut, kita tak nampak jelas kan. Okay, sama juga dengan mata kita. So apa yang kita perlu buat, terutamanya dalam norma baru sekarang, kita banyak menggunakan online, kita banyak menggunakan PC sebab kita cuba mengelak, kita cuba membuatkan social distancing kan, kita cuba elakkan crowded, kita kurang bersosial, kurang aktiviti, kita banyak aktiviti kita dengan media sosial, kita banyak gadget. So bila kita menggunakan gadget, kita menumpukan jarak kita dengan dekat. Dan ini akan menyebabkan mata kita lebih kering sebab bila kita fokus kepada sesuatu yang dekat seperti membaca ataupun melihat komputer, melihat telefon, mata kita kurang berkelip. Kurang berkelip. Bila kurang berkelip, so bila dia terbuka dengan lama, mata tu akan kering. So untuk mengurangkan masalah ni, apa yang kita boleh buat? Sebab bila dia kering, orang kata apa masalah dengan kering? Kering kita akan rasa mata kita kesat, lepas tu kita akan rasa kadang-kadang macam luka, dan kadang-kadang tu mata kita akan merah, sakit, dan nak buka pun rasa susah sangat, dan kadang setiap hari mata kita akan bertahik warna macam, tapi bukan discharge tu adalah macam whitish discharge dan dia macam kumpul, bukan macam kita sakit mata tu. Dan ini akan mengganggu kita kerja-kerja kita dan kita rasa sangat-sangat tak selesa. Dan tips-tips untuk mengurangkan masalah ni, satunya bila kita menggunakan gadget, kita perlu mematuhi rules 20-20-20. Apa itu 20-20-20? 20-20-20 kan? 20 minit kita berada bersama gadget dengan menatapi dia gadget kita seharusnya berhenti sekejap dalam 20 saat, okay, dan memandang jauh dalam 20 kaki. Lepas tu baru kita start balik. Bukan lama pun 20 saat sahaja. Dan kita 20 saat tu dengan kita tutup mata kita, lepas tu kita pandang jauh, insyaAllah dia akan membasahkan balik mata kita. So kita boleh continue balik kerja kita. Okay, kita on top of that, kalau terlalu banyak kita boleh menggunakan artificial tears untuk melembabkan mata kita. Tapi kalau biasanya penggunaan artificial tears, saya nasihatkan jangan guna setelah kita sakit, dia effectiveness tu berkurang. Kita kena guna sebelum kita rasa sakit. So kita kena adjust sendiri kita punya mata tu berapa lama kita boleh tahan untuk melihat gadget-gadget ni. Okay, bukan saja gadget, membaca pun sebab reading ni pun memerlukan pemerhatian yang kerap. Dan this is untuk kalau orang tua selalu dapat macam ni lah, bukan orang tua lah, maksud in adult maksudnya dalam kita ni. Tapi bagi kanak-kanak yang bawah umur macam teenagers lah, dalam apa kita panggil remaja. Remaja ni
remaja dan kanak-kanak yang bawah 12 tahun, biasanya kita tak galakkan menggunakan gadget lama, tapi sekarang disebabkan pembelajaran online semua, dia sebab bagi mereka yang di bawah umur 12 tahun atau bawah ni akan meningkatkan dia punya rabun jauh ataupun myopia. Sebab kita lebih banyak menumpukan mata kita dengan jarak dekat. Jadi bila kita pandang jauh tu macam mata sampai satu ni, kita bila kita asyik dan ataupun terlalu lama dengan jarak dekat ni, kita akan lock mata kita kat situ. So bila kita pandang jauh, dia akan jadi blur. Okay, macam dulu kita tak nampak ramai kanak-kanak memakai cermin mata sebab dia banyak outdoor activity. So walaupun saya rasa di waktu PKP, which is a new normal, kita tak boleh pergi, tapi kita still boleh melakukan aktiviti luar bersama keluarga pun di luar rumah je, tak perlu pergi park, tak perlu pergi mana kita panggil, mana-mana tempat yang untuk di padang apa pun, di tempat padang-padang permainan ataupun di tempat yang untuk ni, kita boleh lakukan di rumah, tapi adakan limitkan gadget time dengan social activity, lebihkan social activity di luar, ataupun apa permainan di luar lah. Betul. Kadang-kadang kita pun orang kata apa, tak tahu apa yang boleh dibuat di rumah. Sebenarnya banyak perkara doktor ya, selain daripada kita menghadap telefon ataupun menghadap TV ya. Antara macam kita boleh galakkan anak-anak kita, orang kata apa, melukis, ataupun yang perempuan kita dah boleh start ajar memasak daripada kecil ya. Sekarang pun banyak kanak-kanak yang dah boleh masak ya. Saya pun begitu impress sampai kita ada macam orang kata apa, Master Chef Kids. Budak-budak pun dah ada. Maknanya aktiviti-aktiviti yang bersosial tu sebenarnya banyak saja yang boleh kita buat di rumah. Walaupun kita menjalankan aktiviti rumah baru yang kita tahu semua orang kena duduk di rumah. Betul Okey, baiklah. Kenalkan juga pada anak-anak kita tradition punya permainan tradisi di rumah ya. Sekarang kita dah lupa kan, sebab kita sekarang semua modern, semua main gadget saja dan semua dah siap kan. So we should introduce to our children. Betul. Inilah masanya doktor ya. Kita mengangkat semula permainan-permainan macam congkak ataupun haji semua doktor ya. Betul. Buat idea juga doktor. Baiklah, untuk pengakhirannya doktor ya. Baiklah, kita pun kesuntukan masa, alhamdulillah sebenarnya banyak sebenarnya input yang telah doktor berikan. Sedar tak sedar kita sudah pun hampir sejam kita bersiaran di live Tanya Pakar ya Anur ni. Walau bagaimanapun masa diperuntukkan tidak mencukupi untuk kita mengupas pelbagai lagi perkara berkenaan dengan isu kesihatan mata ni. Baiklah, sebelum kita menutup segmen kita pada hari ini, mungkin ada beberapa pesanan daripada doktor untuk para penonton kita di luar sana. Okay. Pada semua penonton yang saya hormati dan follower yang disayangi, jagalah mata anda. Lakukanlah pemeriksaan awal, lakukan screening ataupun pengesanan awal. Boleh dijalankan di mana-mana, sama ada di hospital kerajaan ataupun di klinik kesihatan yang mempunyai peralatan, dan cuba cegahlah kebutaan sebelum ianya melarat. Okey, terima kasih dan kita jaga kita. Okey? Perlu diingatkan juga doktor ya, sebab kita pun belum menang doktor. Baiklah, terima kasih doktor atas kesudian masa bersama kami dalam segmen kali ini Tanya Pakar Rian Anur. Bagi anda ya yang ingin mendapatkan konsultasi ataupun rawatan lebih lanjut dengan pakar mata kami, jangan lupa hubungi klinik doktor di talian 0389235500 ataupun 0389235670. Suite 22 untuk temu janji, atau boleh saja layari laman web rasmi kami ataupun social media kami Hospital Pakar Anur untuk maklumat yang lebih lanjut doktor ya. Baiklah, bagi menutup segmen kita pada hari ini doktor, ingat jangan pentingkan diri, patuhi SOP, jangan keluar rumah sekiranya tiada keperluan. InsyaAllah kita boleh berjaya
dalam memutuskan rantaian COVID-19 di negara kita. Sehingga kita bertemu lagi di masa yang akan datang. Ingat, anda ada persoalan berkenaan dengan kesihatan, tanya pakar @An-Nur. Assalamualaikum.